Allah tidak boleh ditipu. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Muhammad Yusni Makpiah berkata, berkat kesabaran dan istiqamah PAS dengan perjuangan Islam ini, pasti kelak parti itu akan dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya hanya Islam yang membawa Islam sebenar, yang lain itu hanya kosmetik dan palsu. Jangan bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita yang memperjuangkan agamanya. Allah tidak boleh ditipu walau sejauh mana pun Islam kosmetik yang mereka taja dan walau sejauh mana pun serangan fikiran yang mereka tujukan kepada PAS, katanya dalam satu kenyataan Harakat Daily 9 Januari. Katanya kepalsuan tersebut sudah mula dapat dilihat. Apa yang penting, kita tidak terjebak ke dalam gelanggang permainan yang sedang mereka atur. Jangan sekali-kali. Gelanggang mereka adalah fitnah dan adu domba. Gelanggang kita adalah ilmu dan integriti serta politik yang benar-benar bersih berteraskan syariat Islam melalui pendekatan budaya politik matang dan sejahtera dakwanya. Tanpa menamakan mereka yang mengamalkan Islam kosmetik yang didakwanya palsu itu, Muhammad Yusni hanya menggunakan peluru penabur untuk menyerang. Agaknya takut kedesaman. Demikian dahsyatnya angin takfiri yang ditiup oleh penunggang agama. Kebetulan Amanah baru sahaja selesai mengadakan konvensyen Nadwah Ulama Nahdah Jadidah atau NUNJI 2023 yang bertemakan kerangka perpaduan berteraskan rahmatan lil alamin di Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz SUK Shah Alam, Selangor, Sabtu lalu. Konvensyen ini menghimpunkan para ilmuwan dan ahli akademik bagi membincangkan situasi perpaduan dalam negara yang selama ini menjadi lambang perjuangan Parti Amanah dan Pakatan Harapan. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang dalam ucapan perasmiannya menyelar kempen tidak bertanggungjawab daripada pihak lawan yang boleh menyebabkan perpecahan antara rakyat Malaysia. Beliau mengambil contoh bagaimana Melayu Islam ditakut-takutkan dengan kempen berbau sentimen perkauman dan agama yang melampau. Mereka ini diancam dengan ayat, jika PH menang maka kaum Cina akan memerintah. Lebih dahsyat, anak kecil disogok dengan ketakutan palsu seperti kanak-kanak perempuan tidak boleh pakai tudung dan perlu menggunakan skirt pendek di sekolah, manakala pelajar lelaki perlu menggunakan seluar pendek. Ujarnya, Ahmad Awang berkata kenyataan politik yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan yang melampau ini telah mencetus kebimbangan bukan sahaja rakyat yang cintakan keharmonian, bahkan juga raja-raja Melayu yang mahu ia dibendung. Naratif ketakutan kaum dan agama dalam kempen pilihan raya umum yang lalu telah mewujudkan prejudis dan ketakutan antara kaum di Malaysia yang sekian lama menikmati kehidupan harmoni walaupun berlainan bangsa, budaya dan agama. Tegas Ahmad Awang. Sehingga hari ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang masih berteriak seolah-olah Islam dinafikan kemenangannya. Tidak mengherankan juga berlaku penubuhan kerajaan di luar tabi'i demokrasi pasca pilihan raya umum ke-15 kerana PAS berjaya mendapat jumlah kerusi terbesar. Walaupun PAS telah berusaha bersama dalam Perikatan Nasional daripada pelbagai parti yang tidak ekstrim untuk menubuhkan kerajaan campuran mengikut prosesnya tanpa PAS menjadi pemimpin utama, dakwa Abdul Hadi dalam tulisannya Islam Dilarang Bernegara terbitan Harakat Daily 9 Januari. Abdul Hadi mendakwa PAS ditentang oleh DAP dan Pakatan Harapan kerana menentang Islam. Maka PAS tidak merasa hairan kerana mendapat tentangan daripada parti seperti DAP dan lain-lain parti yang nyata ideologinya menentang Islam walaupun kini bertukar nadanya kepada tidak bersuara secara terang-terangan. Hal ini disebabkan mereka sudah berjaya mengadakan pasukan baharu daripada kalangan rakan-rakan berwajah Islam yang berwalikannya. Mereka itu laksana kayu bersama mata kapak bagi menebang pokok besar. Mengambil pendekatan menipu dengan segala cara seperti melaksanakan amar makruf secara terpilih dan menjadi syaitan bisu terhadap kemungkaran yang nyata, tegasnya. Justru siapa yang guna gelanggang fitnah dan adu domba? Siapa pula yang menggunakan gelanggang ilmu? Jom Jadi ingin mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rosak Malaysia yang menahan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat pada 6 Januari lalu kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan sebelum ini adalah agensi yang sama ketika Perikatan Nasional memerintah sepanjang 2020 hingga 2022. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki juga individu yang sama. Kerajaan perpaduan tidak menukar mereka demi keadilan sejagat. Hanya pihak yang mengamalkan amar makruf secara terpilih sahaja yang tidak sudah-sudah meratib dan melabel serta buta kebejahatan di depan mata.
Adakah Allah akan memberi keberkatan kepada gerombolan yang dikatakan mendapat dana menerusi bayaran kontraktor sebanyak 3 hingga 5% yang dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik? 92.5 bilion ringgit adalah dana kerajaan, iaitu wang rakyat yang didakwa diseleweng. Fikirlah, siapa yang tidak ada integriti, tidak bersih dan menyeleweng pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu? Sudah tentu, ia bukan Pakatan Harapan. Rakyat tahu siapa yang mengamalkan Islam kosmetik kerana rakyat sentiasa memerhati